Shalom saudara sekalian, 弟兄姐妹们平安。 kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. 感谢主，今天我们可以聚集在一起来敬拜主。 Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Nehemia. 今天我们要继续学习关于这个尼西米书。 Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak saudara menundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. 我们来再次祷告。 Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. 主啊，我们感谢你。 Hari ini kami boleh ada karena anugerah Tuhan. 这时候我们可以存在，是因着神的恩典。 Kami sudah menyanyi memuji nama 我 Tuhan. 们称颂赞美你了。 Sekarang kami mau membaca firman-Mu. 这时刻我们要读你的话语， Mohon Tuhan urapi kedua hamba-Mu. 去高摩你两位仆人， Dan urapi setiap saudara-saudari yang mendengarkan. 高摩每一个听的弟兄姐妹们。 Urapi dan bantu kami berbicara kepada kami. 主啊，你对我们每个人说话， Hati kami sudah siap sedia. 我们准备好心了。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉主耶稣的名求。 Amin. Kita akan membuka Nehemia pasal 2. 我们打开尼西米书第2章， Ada 20 ayat. 有20节。 Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia ayat 1 sampai ayat ke-5. 牧师要用印尼语读第1节到第5节， Kemudian ayat 17 sampai 20 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 17节到20节读用中文。 Nehemia pasal kedua ayat 1 sampai ke-5 demikian firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada raja. Sebelumnya aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Maka bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu sedih padahal engkau tidak sakit?" "Tentulah hatimu sedih. Aku pun menjadi sangat takut." Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Kata raja kepadaku, "Apa yang kau inginkan?" Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit dan jawabnya kepadaku, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Cerita berlanjut, raja mengizinkan Nehemia pulang ke Yerusalem. Kemudian Nehemia juga minta supaya raja mengirim pengawal kepada dia dan menyediakan bahan bangunan. Lalu Nehemia sampai di Yerusalem, dia memeriksa tembok-tembok Yerusalem. Dan setelah itu ayat 17 dalam bahasa Mandarin. 17节这里说：“以后我对他们说，我们所遭的那耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。我告诉他们，我上帝施恩的手怎样帮助我，并王对我所说的话。他们就说：我们起来建造吧。于是他们奋勇做这善工。但何伦人三巴拉，并为奴的亚门人多比亚和阿拉伯人基散，听见就嗤笑我们，藐视我们，说：你们做什么呢？要背叛王吗？我回答他们：天上的上帝使我们亨通，我们做他仆人的，要起来建造，你们却在耶路撒冷无分无权无纪念。 Sampai di sini kita membaca Alkitab. 读经到此。 Saudara sekalian, ada cerita seorang pemuda mencari pendetanya. 有一个故事说，有一个年轻人找他的牧师， Dia bertanya, "Pak Pendeta, adakah di dalam dunia ini tempat yang bebas dari masalah?" 他问牧师：这个世上有一个可以摆脱这些困难的问题的地方吗？ Kalau ada, saya mau tinggal di sana. 如果有的话，我想到那边居住。 Pendeta pikir-pikir, pendeta jawab, "Ada." 牧师想一想说：有， Ayo saya antar kamu ke sana. 来，我带你去那里。 Pergilah mereka berdua ke satu tempat. 他们后来两个人就到一个地方去， Pendeta menunjukkan inilah tempat di mana orang tinggal di sini tidak ada masalah. 牧师就只是说，这个就地方住在这里的人都毫无挂虑。 Tempat apakah itu? 那什么地方呢？ Pekuburan. 那就是坟墓。 Saudara sekalian, memang benar selama kita hidup di dalam dunia ini,
弟兄姐妹，的确如此。只要我们还活在这个世上的话， kita pasti menghadapi masalah. 我们一定是面对这个问题困 Pasti 难， banyak tantangan akan kita hadapi di dalam kehidupan ini. 在我们生活会面临很多的挑战。 Bahkan saya tahu ketika saya sedang menyampaikan khotbah saat ini, 当我在正道的时候， sebagian saudara sedang bergumul di dalam kehidupan saudara. 有一些弟兄姐妹在你们生活中正在挣扎， Ada yang bergumul untuk masalah ekonomi. 有的是为了经济的问题。 Beberapa hari yang lalu seorang berkata kepada saya, 前几天有一个人跟我说， Pak Pendeta, ekonomi dunia dan ekonomi negara sedang tidak baik-baik saja. 他说牧师，这个世界上的经济还有这个我们国家的经济不是在好好的状况下， Bisnis sedang susah, 生意做得不好， cari duit susah, 很难挣钱， pekerjaan susah, 找工作也难， ekonomi juga lesu. 经济萧条， Jadi banyak orang bergumul dalam masalah ekonomi. 有很多人在经济方面在挣扎。 Atau ada juga jemaat di antara saudara sedang bergumul dalam masalah keluarga. 可能有些弟兄姐妹就是在这个家庭中有一些问题在挣扎， Relasi suami istri sedang retak, 夫妻关系正在破裂， bahkan di ambang perpecahan. 在这个边缘濒临这个破裂， Bahkan relasi dengan anak-anak juga bermasalah. 跟孩子之间的关系也有问题， Atau anak terlibat dalam pergaulan yang tidak baik. 或者孩子陷入这个不良的一个交友关系， Atau ada masalah dengan sekolah anak-anak. 或者他的在学业有问题， Masalah di dalam keluarga silih berganti tidak selesai-selesai. 重重而来的这个家庭的问题。 Dan saya tahu saudara sedang bergumul untuk masalah ini. 我知道弟兄姐妹正在为这样事情而挣扎， Atau ada jemaat yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan saudara. 也有可能因为在病痛当中而挣扎， Atau masalah hati, perasaan yang terluka. 或者心理受到伤害， Hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. 就是充满了恐惧，充满着忧郁， Dan banyak sekali pergumulan lain. 许许多多的挣扎。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， beberapa bulan ini banyak jemaat memberi pesan demikian kepada saya. 这几个月有很多弟兄姐妹有这样子交代我， Pendeta seringlah khotbah menguatkan jemaat. 牧师经常讲一些道来兼顾弟兄姐妹的心。 Hidup lagi susah. 我们现在过得很苦， Jemaat banyak bergumul. 有很多信徒正在挣扎， Jemaat perlu kekuatan dari Tuhan. 需要上帝来的力量， Jemaat perlu penghiburan dari surga. 需要上帝从天国而来的安慰。 Karena itu saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， hari ini saya mengajak saudara belajar dari Nehemia 2. 让我们一起学习尼希米书第 Kita 2章 tidak。hanya belajar bagaimana dia membangun tembok Yerusalem. 我们不只是学习他怎么去建造重建这个耶路撒冷的城门， Tapi kita juga belajar bagaimana dia memimpin bangsa Israel keluar dari masalah. 但是也带领了以色列人走出他的问题困难。 2 minggu yang lalu kita belajar Nehemia pasal 1. 前2个星期我们学习关于这个尼希米书第1章， Saat itu dia mendapat visi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. 那时候他得到一个意向，就要重建这个耶路撒冷的城墙 Dia。begitu mencintai bangsanya Israel. 他如此的爱这个以色列， Dia berkabung untuk kondisi Israel yang sedang menderita. 在以色列在痛苦中，他为这些事情而哀悼， Dia berdoa untuk bangsa Israel. 他为以色列民祷告。 Dan pasal kedua memberitahukan kepada kita. 第2章告诉我们， Nehemia mau memulai membangun tembok 他 Yerusalem. 要重建这个耶路撒冷城墙， Tapi dia menghadapi masalah besar. 但是他面临一个大问题。 Dan Alkitab memberitahukan kepada kita. 圣经告诉我们， Dengan mengandalkan doa. 依靠祷告， Dengan berusaha sungguh-sungguh. 好好的去努力， Dengan pertolongan dari Tuhan. 从上帝来的帮助， Akhirnya dia berhasil memulai pembangunan. 他可以开始重建。 Oleh sebab itu kita belajar dari Nehemia. 我们来向尼希米学习， Apa rahasianya? 它的奥秘是什么呢？ Rahasianya saya simpulkan dengan satu istilah yang sangat kita kenal, yaitu ora et labora. 我要用一句话，我们熟悉的一句话，就是祈祷加上奋力。 Ora itu artinya berdoa. ora 就是祷告的意思 Labora artinya bekerja. ，labora 意思就是劳力。 Orang tidak hanya berdoa kepada Tuhan, 人不仅仅是向上帝祷告而 tapi 已， berusaha sesungguhnya. 但是我们也全力以赴。 Sehingga ketika berdoa dan berusaha, 当我们祷告又加上努力的话， Allah akan memberikan keberhasilan kepada kita. 上帝会赐给我们成功。 Yang pertama kita melihat Nehemia berdoa. 第一点，我们看到尼希米在祷告。 Di ayat ke-18 kita membaca 我们读18节， bahwa ketika Nehemia berdoa, 当他祷告的时候， dia percaya Allahnya baik.
他相信他上帝是良善的 Dia 上帝， percaya Allahnya memberikan yang terbaik kepada dia. 上帝会将最好的赐给他。 Jadi Nehemia tidak hanya berdoa, 尼希米不仅仅是祷告而 tapi 已， dia sungguh-sungguh berdoa. 但是他恳切的祷告， Dia bukan hanya sungguh-sungguh 他 berdoa, 不仅仅是恳切祷告， tapi dia punya dasar doa yang kuat, 但是他有一个更强烈的一个根基来祷 yaitu 告。 percaya bahwa Allah itu baik. 他相信上帝是良善的上帝， Allah yang baik pasti memberikan yang terbaik. 良善的上帝会将最好的赐给他。 Saudara, jarak waktu antara pasal 1 dan pasal 2 itu 4 bulan. 尼希米第1章和第2章的间隔是4个月。 Pasal 1 ayat 1 kita membaca kejadiannya pada bulan Kislew. 在第1章第1节那边有说到，发生在这个基流士年。 Lalu pasal 2 dimulai dengan bulan Nisan. 那在第2章是从这个尼撒月。 Kita hidup sekarang, kita tahu bulan Januari, Februari, Maret, April. 我们现今知道的是1月、2月、3月， Tapi bangsa Yahudi dia punya perhitungan bulan tersendiri. 但是犹太人他们有自己的那个年月 Antara 份。 Kislew dan Nisan itu 4 bulan. 那基流跟这个尼撒的间隔是4个月。 Selama 4 bulan apa yang Nehemia lakukan? 在这个4个月之内，他做了什么事？ Penafsir mengatakan dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. 他恳切的向上帝祷告。 Dia tidak hanya berdoa, 他不仅是祷告， tapi dia berpuasa dan berkabung di hadapan 但 Tuhan. 是他进食，就要在上帝面前哀悼。 Terbukti di ayat 1 dikatakan, 第1节这里看到， Nehemia kelihatan sedih di hadapan raja. 在王的面前，他看起来面带愁容。 Apa artinya sedih? 愁容是什么意思？ Sedih artinya dia lebih kurus, 就是看起来比较瘦， mukanya pucat, 脸色苍白， dan kelihatan tidak bersemangat, tidak ada kekuatan. 就是没有精力，没有力 Padahal 量。 Nehemia tidak sakit. 其实他没有生病， Kalau dia sakit, dia tidak boleh melayani raja. 如果他生病，他不可以服侍这个国王。 Jadi kenapa dia kelihatan sedih? 为什么看起来面带愁容？ Kemungkinan besar selama 4 bulan dia berpuasa di hadapan Tuhan. 有可能在4个月之内，他在进食。 Jadi Nehemia祷告。 tidak hanya berdoa, 他不仅仅是祷告而已， tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. 但是他恳切的祷告。 Dia juga punya konsep doa yang benar. 他有一个正确的这个对祷告的观念。 Karena ayat 18 berkata, 在18节这里说， dia percaya Allah itu baik. 他相信上帝是美善的， Allah berkuasa menolong dia. 上帝有能力来帮助他。 Sampai di sini kita belajar satu pelajaran yang sangat penting dari Nehemia. 从这里我们学习到一个重要的一点， Itu apapun kondisi kita. 不论状况如何， Seberapapun besarnya masalah 我 kita, 们问题有多大， kita berdoa kepada Tuhan. 我们向上帝祷告。 Allah kita baik. 我们好，上帝是美善的上 Allah 帝， kita peduli dengan kita. 他关心我们，在乎我们， Allah kita pasti buka jalan untuk 他 kita. 必定为我们开路， Allah kita pasti menolong kita. 他必定帮助我们。 Selama ada Allah di dalam hidup kita, 只要我们心里面有上帝， selalu ada harapan. 一定有希望。 Selama Allah menyertai kita, 只要上帝还与我们同在， pasti ada jalan keluar. 必定有出路。 Saudara, dalam pengalaman sehari-hari, 在我们日常的经历， seringkali kita melihat pertolongan Allah itu tidak seperti yang kita harapkan dan tidak kita bayangkan. 我们看到上帝的帮助，并不是像我们所想象的。 Ada cerita sekelompok misioneri mau ke pedalaman mengabarkan Injil. 有一个故事，就是有一群的那个宣教师要到部落去那边传福音， Mereka hanya bisa melewati lewat sungai sampai ke pedalaman. 要到那边他们只能经过一条河， Lalu mereka masuk ke dalam perahu dan masuk melalui sungai itu. 所以他就乘船到那个部落去。 Di tengah perjalanan mereka mengalami masalah besar. 在路途中，他们面临一个大问题， Ada satu batu besar menghalangi jalannya perahu mereka. 有一块大石头挡住他们的路， Sehingga perahu mereka tidak bisa lewat. 所以他们的那条船不能经过。 Mereka berdoa kepada Tuhan. 他们向上帝祷告， Tuhan singkirkan batu besar ini. 把这个大石头挪开。 Mereka buka mata, batu itu tetap ada. 他们睁开眼睛，那个石头还存在。 Mereka tutup mata berdoa 他 lagi. 们再闭上眼睛祷告， Tuhan singkirkan batu ini. 挪开这个石头， Buka mata, batu itu tetap 睁 ada. 开眼睛，那石头还存在。 Mereka berdoa lagi. 他们再祷告， Pada waktu mereka berdoa, 他们在祷告的时 mereka 候， rasakan hujan mulai turun. 他们看到雨开始下了， Sebagian mereka mulai kecewa. 他们开始失望。 Tuhan bukan hanya tidak singkirkan batu. 上帝不仅是不挪开这个 Sekarang 石 di 头， tengah hutan mereka kehujanan. 现在他们就淋湿了。 Tapi siapa tahu, 谁想到 hujan itulah jawaban dari Tuhan. 这个雨就是上帝的答案？ Waktu hujan, air makin meningkat.
当这个雨水下降的时候，那就水就上升了， sehingga menutupi batu itu. 就掩盖了那个石头， Lalu mereka bisa lewat. 他们就可以经过了。 Saudara sekalian, ada kalanya di dalam kehidupan kita, 有时候在我们生命中， kita menemui masalah yang begitu besar. 我们面临很大的问题， Di pandangan manusia itu tidak mungkin akan diselesaikan. 在人的看见的话是做不到的， Tapi 解决不了的。 Percayalah Tuhan kita itu baik. 但是我们相信上帝是良善的主， Percayalah Tuhan kita maha 我们 kuasa. 上帝是全能的主， Berdoalah kepada Tuhan. 向上帝祷告， Bersungguh-sungguh berseru kepada Dia. 恳切向他呼求， Dia pasti buka jalan untuk kita. 他必定为我们开路。 Itulah pengalaman dari Nehemia. 那就是尼西米的经历。 Dalam kisah di Nehemia 2 ini kita menemukan Nehemia mengalami 2 masalah besar. 在这个尼西米的故事中，我们看到他有2个大问题。 Yang pertama adalah izin dari raja. 第一就是这个国王的许可， Bagaimana mungkin Nehemia minta izin kepada raja untuk pulang ke negerinya membangun negerinya? 怎么可能这个尼西米可以跟这个国王要求要回到他的故乡？ Dan tidak mungkin juga raja akan mengizinkan dia. 国王也不可能允许他的。 Tapi ketika Nehemia berdoa, 当尼西米祷告的时候， Nehemia tidak perlu minta izin. 他不需要再寻求这个许 Tapi 可， justru raja yang bertanya kepada dia. 但是是国王问了他， Apa masalahmu? 你有什么问题？ Kamu minta apa? 你向我求什么？ Nehemia senang sekali. 尼西米非常的高兴， Lalu dia minta supaya diutus pulang membangun Yerusalem. 他有求被差派回去重建这个耶路撒冷。 Dan dalam cerita Alkitab hari ini, 在今天的这个圣经故事里， Nehemia sudah mumpung minta izin, 他已经跟这个国王许可了， lalu dia minta tambahannya. 他就想要再加别 Dia 的。 tambahan apa? 什么是别的要 Raja 求呢？ tolong tulis beberapa surat. 国王你写了一些诏书， Surat untuk bupati-bupati daerah-daerah yang akan kami 就 lewati. 是让我在路途中经过的那些县长、省长的 Supaya 话，会允 mereka 许我们过， tidak mengganggu kami. 他们不搅扰我们。 Lalu raja mengizinkan lagi. 真的是国王也是允许他了， Lalu Nehemia belum berhenti meminta. 他还不停的要求， Satu lagi permintaan. 还有一个要求， Kalau 祈求 boleh, 如果可以的话， tolong berikan bahan-bahan bangunan untuk pembangunan. 就提供了一些木料还是那个建筑材料， Dan raja mengizinkannya lagi. 真的国王还是允许了。 Saudara, secara manusia ini tidak mungkin. 在人理情来看的话，这不可能的事， Tapi ini mungkin. 但是这个有可能做到。 Supaya saudara tahu inilah perjalanan dari Nehemia. 这我们可以看那个尼西米的路程， Sebelah kanan itu Puri Susan. 右边就是这个苏珊城堡， Lalu dia harus mengadakan perjalanan ke Yerusalem. 他要沿着那条路走到耶路撒冷去， 1448 kilometer. 1448公里的路 Kalau 程。 saudara tidak tahu jaraknya, 如果你不知道它的距离有多 sama 少， seperti pergi ke Surabaya PP. Surabaya itu 780 kilometer. PP itu Justru- perjalanannya. 就是像我们从这里雅加达到这个泗水780公里那个往返的路程。 Pergi Surabaya PP tapi naik unta, saudara sekalian. 你到泗水去，但是是骑骆驼去的， Berbulan-bulan. 好几个月的路 Itulah 程。 perjalanan dari Nehemia dan rombongan. 这个就是尼西米和他的队伍的那个路程。 Kalau bukan Tuhan yang dilindungi, 如果不是上帝来保守他们， mereka sudah mati di tengah 他 jalan. 们一定死在路途中。 Karena banyak sekali perampok di tengah 所以 jalan. 在路途中有很多的强盗。 Tapi raja mengirim pasukan mengawal dia. 但是国王差派了一些军长来保护他、护送他， Bukankah ini membuktikan Tuhan kita baik? 所以可以证明说我们的上帝是良善的主。 Kita percaya kepada dia. 我们相信他， Dia tidak akan mengecewakan 他不 kita. 会亏待我们。 Yang kedua, 第二点， masalah Nehemia adalah musuh-musuh di sekitar Yerusalem. 尼西米第二个问题就是他耶路撒冷四周的那些敌人。 Ayat 10 dan 19 mencatat 3 orang namanya. 9节和19节是记载3个人的名字。 Yang pertama namanya Sanbalat. 第一就是圣巴拉， Dia bupati Samaria. 他是撒玛利亚的县长， Terletak di utara Yerusalem. 就在耶路撒冷北方。 Yang kedua Tobia. 第二就是多比亚， Dia bupati Amon. 他是阿门人的这个县长， Daerahnya terletak di timur laut. 他的位置是在东北。 Geshem, bupati Arab di daerah selatan. 基散就是阿拉伯的县长，是在耶路撒冷南边。 Kalau kita lihat petanya ini, 如果我们看这个地图， di tengah adalah Yerusalem, tembok yang akan dibangun oleh Nehemia.
这个中间就是尼西米要建造的城墙， Di utara ada Sanballat yang mengganggu dia. 北方有圣巴拉来搅扰他， Di timur ada Tobia yang mengganggu dia. 东边有多比亚在搅扰他， Di selatan ada Geshem yang mengganggu dia. 南边有基善要搅扰他。 Kalau pakai bahasa sekarang, 用这现在语言来说， di utara ada preman daerahnya. 在北方有的那个地方的那个流氓， Dan di timur, di selatan ada preman daerahnya yang mengganggu. 在东部也是有那个当地的那个流氓在搅扰。 Tapi kita tahu akhirnya Nehemia berhasil menyelesaikan pembangunan. 但是我们看到尼西米他后来就是成功的重建了这个耶路撒冷城 Mengapa dia 墙。 bisa? 为什么他可以做到呢？ Doa, 祷告、 iman, 信心、 usaha yang sungguh-sungguh. 全力以赴， Itu membuat dia dan penduduk Yerusalem berhasil membangun. 这使他跟耶路撒冷的那个居民可以成功建成这 Karena 个城墙。 itu di ayat 20 dia berkata, 在20节这里他说， Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. 天上上帝使我们亨通。 Jadi kita melihat Nehemia bukan hanya berdoa, 所以我们看尼西米不仅是祷告而已， dia juga berdoa dengan sungguh-sungguh. 但是是要恳切的祷告。 Dan dia bukan hanya berdoa dengan sungguh-sungguh, 他不只是诚心的祷告， tapi dia berdoa dengan dasar iman yang kuat. 但是他一个强烈的一个坚固的信心来祷告。 Allah itu baik. 上帝是美善， Allah semesta alam, semesta langit pasti menolong kami. 创造宇宙万物的神一定保护他们。 Mari belajar dari Nehemia. 我们来学习， Pergumulan apa yang saudara hadapi? 你面临什么样的挣扎？ Saya percaya saudara pasti sudah berdoa. 我相信你已经祷告了。 Tapi saya tanya lebih dalam, apakah saudara sudah sungguh-sungguh berdoa? 那更深的问他你们，你是否已经恒切的祷告？ Apakah saudara berdoa dengan dasar iman yang kuat? Allah kita baik, Allah kita maha kuasa pasti menolong kita. 你祷告是一个坚固的信心，说我们上帝是良善的主。 Saudara, Yakobus pasal 5 ayat 16 dengan indah memberitahukan kepada kita. 雅各书第5章16节告诉我们一个很美的一句话： Doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. 一人祈祷所发的力量是大有功效的。 Mari kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara nyaring ya. 我们大声地读。 1, 2, 3. Doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Kalau kita berdoa itu ada hasilnya. 如果我们祷告的话是有功效的， Karena Tuhan kita hidup. 因为我们的上帝是活的主， Tuhan kita mendengar doa kita. 他垂听我们的祷告， Tuhan kita peduli dengan kita. 他在乎我们， Tuhan kita berkuasa menolong kita. 他有能力来帮助我们。 Mari kita kembali kepada Nehemia. 我们倒回尼西米， Rahasianya adalah ora et labora. 他的奥秘，他的秘诀就是祷告加上奋力， Dia sungguh-sungguh berdoa. 他恳切的祷告， Kemudian dia berusaha dengan sungguh-sungguh. 他就全力以赴，努力不懈。 Jadi rahasia kedua adalah dia dengan sungguh-sungguh berusaha. 第二个奥秘就是他恳切，就是认真的去做。 Ayat 11 sampai 18 mencatat usaha yang dilakukan oleh Nehemia. 第1节到18节讲到他所做的一切，他努力的做。 Ayat 11 berkata, sesampai di Yerusalem, Nehemia istirahat 3 hari. 11节这里说他到了耶路撒冷，他休息3天。 Kenapa dia perlu istirahat 3 hari? 为什么他需要休息呢？ Karena pasti capek. 他一定是很累。 Nah, kalau kita naik pesawat dari Amerika namanya jet lag ya. Nah, kalau kita naik Nehemia naik unta itu bukan jet lag tapi unta lag, saudara sekalian. Nah, terjemahan bahasa Mandarin pasti bingung ya. 如果我们从美国到印尼的话，我们会有一个时差。但是如果你西米可能面临的就是骆驼差，没有这个句，没有这句话吧？ Jadi dia unta lag, saudara sekalian. Coba bayangin. Perjalanan 1.500 km pasti tulang belakangnya sudah bengkok, perlu diluruskan lagi. 他骑了骆驼1000多公里的路程的话，他一定是腰酸背痛了。 Dan Alkitab mengatakan setelah istirahat, 他休息了之后， dia langsung bekerja. 他立马工作。 Malam-malam dia pergi periksa tembok, kondisi tembok. 在夜间，他就去巡查了那个城墙的情况。 Dia naik binatang. 他骑牲畜， Kalau binatang tidak bisa lewat, dia turun, dia berjalan manjat turun. 如果那个牲畜不能走的话，他就下来爬那个墙。 Lalu ayat 13 sampai 15 mencatat satu kata yang sama.
13节、15节也说了同样的一句话， yaitu dia memeriksa dengan seksama kondisi di Yerusalem. 他仔细地去查看那个耶路撒冷的情况， Artinya dia punya hati mau bekerja. 他真的有那个心意要去做， Dia bukan bekerja ala kadarnya, 他不是随随便便的去 tapi 做 dia，sungguh-sungguh memeriksa. 但是认真去审查、 Dan dia 去查看， pasti mempersiapkan segala sesuatu dengan teliti. 他真的是很谨慎、很仔细的准备一切。 Kemudian ayat 17 dan 18 mencatat, 18节跟19节说到， Nehemia kumpulkan orang-orang Yerusalem 他召集了耶路撒冷的居民， dan memberitahukan mereka kondisi tembok yang sudah hancur. 告诉他们这个已经是毁坏的那些城墙的情况。 Lalu menceritakan kepada mereka tangan kasih Tuhan kepada dia. 他告诉了上帝施恩的手帮助了他， Dan menceritakan bagaimana tindakan raja menolong dia. 也是告诉了他们这个国王怎么去帮助了他。 Lalu Nehemia berkata, 然后尼西米说 mari kita membangun. 我们一起来建造。 Lalu penduduk Yerusalem menjawab, 那些居民就说 kami siap untuk 我 membangun. 们准备好心要建造， Kedengarannya gampang sekali. 听起来是很容易， Tapi kenyataannya tidak segampang itu. 但事实上并不是如此。 Karena siapakah penduduk Yerusalem? 那个耶路撒冷的居民是谁？ Penduduk Yerusalem adalah orang yang lemah. 他们是软弱的人， Mereka lemah secara fisik. 他们在体力上软弱， Mereka lemah secara iman. 在信心也软弱， Mereka lemah secara mental dan ekonomi. 在精力上、经济上也软弱。 Mereka adalah umat yang kalah perang. 他们是已经打败仗的那个民族， Rumah-rumah mereka sudah dibakar habis. 他们的房子被焚烧， Keluarga mereka banyak yang dibunuh. 他们家人很多被杀了。 Jadi secara mental mereka sangat down. 在经历上，他们已经是很在一个低潮低落当中。 Secara iman mereka juga sangat lemah. 在信心，他们也是很软弱。 Mereka berpikir Allah sudah meninggalkan mereka. 他们想，上帝已经离弃他们了， Tidak gampang mengajak orang seperti ini untuk membangun tembok yang begitu besar. 不容易召集这样的人去建这个庞大的一个城墙。 Tapi Nehemia berhasil. 但是尼西米成功了， Mengapa bisa demikian? 为什么会这样子呢？ Karena Nehemia memberikan teladan. 因为他给了一个好榜样。 Nehemia juga mengandalkan Tuhan. 尼西米他依靠上帝， Dengan pertolongan dari Tuhan, Nehemia berhasil menggerakkan penduduk Yerusalem untuk membangun. 凭着上帝的帮助，尼西米他有办法去动员这些居民。 Salah satu keberhasilan Nehemia adalah memberikan visi yang dia terima dari Allah kepada penduduk Yerusalem. 其中一个他所做的成功的，就是他可以将这个上帝来的意象传递给居民们。 Jadi dari sisi ilmu kepemimpinan, Nehemia adalah seorang pemimpin yang 对， berhasil. 从这个领导的学术来看，他是一个成功的领导人。 Ada sebuah kutipan yang saya ambil berbunyi demikian. 我用了一个术语， Pemimpin adalah seseorang yang memiliki dua ciri khas. Yang pertama, ia sedang menuju satu tempat. Yang kedua, ia berhasil meyakinkan orang-orang untuk pergi bersama dengan dia. 领导者有两个特征：第一，他就是可以朝向一个目标、一个地方而走；第二点就是他可以有办法影响、感化他四周的人，跟随他去朝向那个目标。那个地 Nehemia 方 adalah pemimpin yang sukses. 尼西米是一个成功的领导者， Karena dia tahu apa yang dia mau buat. 因为他知道他要做的是什么。 Yang kedua, 第二点， dia juga berhasil meyakinkan orang untuk berbuat bersama dengan dia. 他也是有办法去说服人跟他一起来做。 Penulis kutipan ini bukan orang Kristen. 这个写这句话的人不是一个基督徒， Dia mengatakan orang meyakinkan orang lain untuk mengikuti dia dengan berbagai cara. 人是以很多方式来去说服别人， Mungkin dengan iming-iming ekonomi 可能是用经济还金钱上的那个为利益， atau iming-iming jabatan. 或者说职位。 Tapi Nehemia tidak menggunakan itu. 但是尼西米不用这一切， Nehemia mengandalkan teladan 依靠他一个榜样， dan mengandalkan doa kepada Tuhan. 也依靠他对上帝的祷告。 Karena itu saudara sekalian, Nehemia tidak hanya punya visi, 尼西米不只是有一个意向、有一个愿景， tapi dia berhasil men-sharingkan visi kepada orang-orang Yerusalem. 但是他成功的把这个传递给以色列的 Jadi 民 dari 族。 sini kita belajar, 从这里我们学习到， Nehemia tidak hanya berdoa, 他不仅仅是祷告而已， tapi dia sungguh-sungguh berdoa. 但是他恳切的祷告， Nehemia tidak hanya berusaha, 他不只是努力而已， tapi dia sungguh-sungguh berusaha. 但是全力以赴。 Dia memeriksa kondisi lapangan. 他去审查那个查看那里的情况， Dia menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan. 他提供所需要的一些材料， Dia menyiapkan orang-orang yang melakukan pembangunan.
动员人来去建造， Hasilnya dia berhasil membangun kembali tembok Yerusalem. 最终他成功的重建了这个耶路撒冷的城 Jadi 门。 kita belajar. 我们从这里学习， Ketika Nehemia berdoa, 当他祷告的时候， Tuhan memberikan dia hikmat. 上帝给他赐给他智慧； Ketika Nehemia berusaha, 当他努力的时候， Tuhan memberikan dia kekuatan. 上帝给他力量。 Jadi Nehemia mengandalkan Tuhan. 你心里完全依靠上帝。 Sebagai penutup saudara sekalian, 这个结尾， saya mengajak saudara berdasarkan Nehemia 2 ini memperhatikan dua hal. 我们来邀请弟兄姐妹来看2件事。 Yang pertama, 第一点， secara pribadi 我们个人来说， mungkin kita sedang bergumul. 可能我在挣扎， Apa pergumulan Anda? 你的挣扎是什么？ Apa masalah Anda? 你的问题是什么？ Seberapa besar masalah Anda? 你的困难有多大？ Bagaimana kondisi kehidupan saudara? 你的生活如何？ Apapun yang terjadi, 不论发生什么事， percayalah Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. 相信我们上帝比我们的问题更大， Berdoalah kepada Dia. 向他祷告， Berdoalah sungguh-sungguh. 恳切的祷告， Percayalah Dia baik. 相信他是美善的主， Percayalah Dia berkuasa. 相信他有能力的主， Percayalah Dia pasti buka jalan untuk kita. 相信他为我们开路。 Selama Tuhan menyertai kita, 只要上帝还跟我们同在， pasti ada harapan. 一定有希望， Pasti ada jalan keluar. 一定有出路。 Seperti kata dari Yakobus pasal 5 ayat 16. 雅各书第5章16节那里说， Doa orang benar 一人的祈祷 sangat besar kuasanya. 所发的力量， Doa orang benar 一人的祷告 ada hasilnya. 大有功效， Ada hasilnya di dalam kehidupan kita. 真的是有功效。 Yang kedua, 第二点， ketika kita berbicara dalam konteks gereja, 就说到我们教会， saya mau saudara ingat gambar ini. 我要再请弟兄姐妹再看这个图片。 Kapan gambar ini pertama kali ditampilkan di gereja kita? 什么时候就是这个图片就把它呈现在我们教会里？ Bulan Januari 2024. 2024年1月份的时候， 1,5 tahun yang lalu. 1年半的时间， Kita sudah berdoa untuk memulai pembangunan fasilitas baru di belakang. 我们就是为这个建这个新楼来祷告。 Kapan lagi gambar ini muncul dalam khotbah saya? 这又出现在什么时候？ Februari 2025. 今年的就是2月， Sekitar 5 bulan yang lalu. 5个月以前， 5 bulan sudah berlalu. 5个月过去了， Banyak jemaat tanya kepada saya, 有很多信徒问我， Musa, apakah kita jadi membangun? 牧师，我们建成吗？ Musa, kok tidak terdengar kabar apapun juga? 为什么没有消息了？ Kok tidak terdengar bunyi ping pong pang 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 di belakang? Kok Wes, tidak Mama. terdengar ya? 后面没有嘈杂的声音， Apakah kita jadi membangun? 我们成不成建这个新楼？ Jawabannya adalah visi kita jelas. 答案就是我们的愿景，我们的意向很清楚。 Tuhan ingin kita membangun bukan karena ikut-ikutan. 上帝要我们建造的话，并不是随从别人， Bukan supaya megah-megahan. 或者说跟人家比较， Tapi kita punya satu visi di hadapan Tuhan. 那是我们一个意向。 Kita ingin membangun satu generasi ke depan. 我们要建造一个新的一代， Generasi yang membutuhkan fasilitas. 他们需要设施， Supaya mereka bisa saling memperhatikan. 使得他们可以互相关怀 Dan，mereka bisa dilatih untuk menjadi pekabar Injil. 可以操练他们成为一个宣教者。 Karena itu kita masih terus mengusahakan pembangunan ini. 我们在尽力就是建这个新楼， Panitia masih terus bekerja 委员一直在不断的工作 dan，terus mempersiapkan segala yang dibutuhkan. 筹备一些所需要的。 Satu hal yang saya mau ingatkan saudara, 我要提醒弟兄姐妹们， pembangunan ini bukan hanya milik dari panitia. 这个建造的话，并不是属于这个委员的， Jadi bukan tugas panitia saja. 不只是那些筹备会的他们的任务而已， Pembangunan ini bukan hanya milik majelis. 不只是属于这个执事们的而已， Jadi bukan hanya tugas majelis 也 saja. 不是只有他们的任务， Pembangunan ini adalah milik kita bersama. 这是我们共同的， Untuk masa depan gereja kita bersama. 为了我们教会的未来， Jadi ada tugas setiap kita di dalamnya. 我们每个人都有责任有任务。 Peran apa yang dapat saudara lakukan? 你可以扮演怎么样的角色？ Hari ini ada satu peran yang dapat saudara lakukan. 今天你可以扮演一个角色， Peran ini sangat penting, 这个角色非常的重要， yaitu dimulai dengan berdoa bagi pembangunan ini. 就是为这个建造而祷告， Mulai hari ini berdoalah untuk pembangunan di belakang. 就是我们要开始为后面那个建设来祷 Berdoa 告， bagi panitia, 为委员祷告， berdoa bagi desain yang sedang di finishing.
为了这个最终这设计祷告， berdoa bagi izin yang dalam pengurusan, 建设的个许可证的祷告， berdoa bagi dana yang kita butuhkan. 需要的资金。 Ada 2 bidang kecil tanah yang kalau kita berhasil beli, itu akan membuat lokasi kita menjadi sempurna. 有2块空地的话，如果我们买下来，就是可以我们的个空地就我们的地就完美了。 Dan itu juga kita doakan. 我们为此祷告， Saudara sekalian, itu yang dapat saudara berikan. 这是你可以做到的。 Saudara, kita tidak takut masalah besar. 我们不怕大问题， Karena Tuhan kita besar. 我们上帝是全能伟大的上帝。 Yang kita takutkan adalah 我们怕的就是， kalau jemaat tidak peduli, 如果信徒们都不理会， jemaat tidak merasa memiliki, 不觉得有一个归属感， dan jemaat tidak mendoakan hal ini. 不为这件事祷告。 Karena itu hari ini saya berkata, 因此，我今天要说， kepedulian saudara kepada gereja 你对上帝对这个教会的关心， dimulai dengan mempersembahkan lutut saudara untuk berdoa bagi gereja. 也就是你为这个教会，就是愿意跪下来为这个教会来祷告开始。 Persembahkanlah lutut saudara. 献上你的膝盖， Setiap hari berdoa untuk proses pembangunan. 每天为这个建设而祷告。 Kalau satu hari ada 1000 doa diajukan, dipanjatkan kepada Tuhan untuk pembangunan, 如果有1000人为这件事祷告的话， maka saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. 相信上帝会伸出援手帮助我们。 Kita tidak hanya berdoa, 我们不仅仅是祷告， tapi berdoa sungguh-sungguh. 但是恳切的祷告， Berdoa dengan keyakinan 以一个信念来祷 bahwa 告。 Allah kita baik, 我们上帝是良善的主， Allah kita maha kuasa. 我们上帝是全能的主。 Apapun masalah pribadi kita, Tuhan pasti tolong. 我们个人的问题，上帝一定会帮助； Apapun tantangan gereja kita, Tuhan pasti buka 我 jalan. 们的教会的挑战，上帝会给我们开路。 Tuhan berkati kita. 上帝祝福我们， Mari kita berdoa. 我们祷告。Oke. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini, menguatkan setiap kami bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan kami adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada hal apapun yang bisa mengalahkan kami, asal kami bersandar dan bergantung padamu. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan dari jemaat ke dalam tangan-Mu, apapun mereka hadapi, baik dalam masalah keluarga, masalah penyakit, masalah ekonomi, atau masalah dalam setiap hal yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau bantu dan menyelesaikannya. Dan Tuhan, berdoa juga untuk gereja kami dalam pembangunan gereja kami. Tuhan, Engkau tahu kami mau melakukan yang terbaik untuk-Mu, untuk membawa jiwa-jiwa baru padamu. Tuhan, Engkau bekerja dalam hal ini, kami hanya bisa berusaha. Tuhan, Engkaulah menentukan segalanya. Terima kasih Bapa Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dan biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi kami untuk menghadapi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.